Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasuqul khaira illallah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah bi amin. Alhamdulillah. Saja pakai mikrofon ni, pakai mikrofon ni sangkut dengan serban dia. Serban Haji Syed bagi semalam ni. Saya pakai. Alhamdulillah, saya selamat tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah dapat sama-sama pagi ini. Betul kata Allah Muslimat Tuan pengurusi tadi ni, subhanallah, Allah memanjangkan usia kita dengan bagi kita bangun pagi ni. Ada orang tidur tak bangun-bangun lah. Waktu bila kita bangun daripada tidur, Nabi SAW ajar kat kita dalam sebuah hadis riwayat daripada Abu Daud yang dihimpunkan dalam kitab Riyadhus Shalih dan kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah. Bangun daripada tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, selepas kami dimatikan. Wa ilaihin nusyur, kepadanya kita akan dikembalikan. Tidur itu kematian kecil. Tidur itu kematian kecil. Allah pegang roh kita. Lepas tu pagi itu Allah bagi balik. Boleh tak tuan-tuan, dalam hidup kita ni kita rasa macam kita ni punya kontrol dalam semua perkara. Jadi daripada rumah datang sini, ada yang naik motor, ada yang naik kereta. Tak ada aku yang berjalan kaki hujan begini, sejuk. Ada yang jalan kaki datang sini. Naik motor adalah. Naik motor dah. Naik kereta. Ada azimat. Kita rasa macam confident je kita sampai sini ni. Ada yang tadi tak baca doa pun naik kereta dia ni. Siapa baca doa? Siapa tak baca doa angkat tangan? Dia Haji mengaku. Pasal apa tak baca doa? Pasal kita confident sangat boleh sampai. Dekat je. Dekat je. Bukan jauh pun daripada rumah. Kita yakin kita boleh sampai dengan selamat. Padahal ada orang keluar dari rumah dia, depan rumah dia kena langgar, dia meninggal dunia. Maksudnya sebenarnya kita rasa macam kita ada kontrol, tapi sebenarnya kita langsung tak ada kontrol dalam hidup kita. Melainkan hidup kita semua dalam Sallallahu Muhammad, ketentuan Allah SWT. Sebab tu nak mulakan sesuatu, mulakan dengan bismillah, baca doa. Bila kita sampai satu tempat dan tercapai matlamat daripada apa yang nak kita buat, kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ramai tadi yang baca doa kat dia, haji seorang je angkat tangan macam tak baca doa ni. Maksud yang lain semua tu semua baca doa tadi sampai. Nak naik kenderaan ni semua baca doa dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngaku padahal tak baca pun. Tapi berapa ramai yang sampai sini kata alhamdulillah. Berapa ramai yang sampai tempat ni dia kata alhamdulillah. Aduh.
Ni kalau suruh angkat tangan ni, ramai pula angkat tangan. Tapi di mana pun standard lah. Tanya pun apa ni, ya pun tak angkat, tak pun tak angkat juga. Itu biasa macam tu lah. Semua tak mengaku. Tuan-tuan sallallahu alaihi Muhammad, kita biasa minta bila kita tak dapat. Tapi bila Allah bagi, kita lupa untuk bersyukur. Itulah standard kita. Ni hari ni boleh bangun 2 rakaat sebelum yang subuh. Alhamdulillah. Nabi SAW sebut dalam Quran, Allah kata, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Sebahagian daripada malam dia bangun untuk bertahajud. Dengan melakukan ibadat-ibadat sunat, orang ni dapat maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Nanti mudah-mudahan Allah pandang dari akhirat. Allah sebut, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang merenggangkan rusuk-rusuk dia ni, saya cuma waktu orang ni semua sedang tidur. Orang ni nanti mudah-mudahan, kata dalam kitab Nihayah fil Fitan wal Malahim, Ibnu Katsir rahimahullah taala, petik satu riwayat, Allah panggil dia, bangun orang ni. Siapa orang ni? Bangun, masuk syurga tanpa hisab mudah-mudahan. Siapa orang yang bangun qiyamul lail tadi, mudah-mudahan kita dapat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh, namanya sembahyang tahajud. Lepas tu pula mai masjid fi kulli khutwatin, pada setiap langkah tu Allah bagi apa ni? Sallallahu Muhammad kutiba lahu, akan ditulis baginya sallallahu alaihi Muhammad satu pahala, padam satu dosa, angkat satu darjat. Setiap langkah kita daripada rumah kita sampai ke masjid. Masuk masjid pula dapat pahala i'tiqah, malaikat doa pula. Elok pula subhanallah azan, lepas tu solat pula 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. Nabi kata apa? Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Jadi ni kata Imam Ghazali rahimahullah taala, rakaat pertama baca, selepas daripada Fatihah baca Alam Nashrah. Rakaat kedua selepas Fatihah baca Alam Tarakai. Ingat tu 2 alam tu, Alam Nashrah, Alam Tarakai. Imam Ghazali catat dalam kitab dia. Bila kita baca tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mudah-mudahan akan terlindung daripada benci khianat manusia. Musuh nak buat sesuatu kat dia tu akan terhindar mudah-mudahan biiznillah. Jadi kerana amanat. Yang paling penting subhanallah, bila bangun saja tu 2 rakaat sebelum sembahyang subuh tu, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Ada tak orang hilang RM1,000, hilang RM1,000? Dia ada duit RM1,000, tak atas meja. Lepas tu pergi kebun, balik-balik tengok atas meja tak ada duit RM1,000. Tanya isteri kita, mana duit tu atas meja tadi, abang letak situ? Kita tak tahu, tak nampak pun. Sudah hilang, kena curi RM1,000. Agaknya demam seminggu tak kebah. Demam seminggu tak kebah. Saya pernah jumpa seorang tu, dia rugi 2 juta berniaga. Dia berniaga, dia kena tipu, rugi 2 juta. Saya pergi rumah dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Tuan Haji. Macam blur. Ya, Waalaikumsalam. Betul. Tuan Haji sihat ke? Sihat ke ni? Duduk macam tu. Apa WhatsApp apa? Sihat ke? Oh ya, sihat. Dia jadi macam tu, dia jadi macam blur. Isteri dia kata apa? Ustaz, tak maaf Ustaz, suami saya tu dia baru kena tipu Ustaz, hilang 2 juta. Dia jadi macam tu. Jadi macam blur tu. Hilang 2 juta. Banyak orang dah hilang. Siapa yang tak solat subuh, solat qabliyah subuh tadi, ni duduk depan saya ni. Siapa yang tak solat qabliyah subuh pagi tadi, bukan dia hilang 1,000, bukan dia hilang 1,000,000, dia hilang nilai dunia dan segala isi yang ada dalam dia ni. Faham tak faham tu? Kalau tuan-tuan ada tanah satu tepi tu, tepi bandar ni, bandar Bintulu ni, ada satu tanah sekeping, 1 ekar tanah dia, ingat dah juta dah ke apa harga, saya tak tahu lah. Kalau ada sekeping tanah dekat tepi KLCCU, tuan-tuan, dah millionaire agaknya dia tu. Faham tak?
Tapi bayangkan kalau ada seorang yang dia ada tanah seluruh dunia ni, setiap inci tanah ni, tu dia punya. Setiap bangunan yang ada dekat dalam dunia ni semua dia punya. Setiap kenderaan yang ada semua dia punya. Setiap duit lai yang ada dekat dalam bank tu semua dia punya. Kaya ada orang ni. Kaya. Ada orang lagi kaya pada dia. Siapa? Yang solat 2 rakaat sebelum subuh ni. Kalau nampak dia tak akan tinggal tuan. Siapa tinggal tadi rugi sangat. Tuan-tuan yang buat tadi ni khairun, lebih hebat daripada dunia yang segala isi yang dalamnya. Lepas tu solat subuh berjemaah pula tadi ni. Man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata apa? Siapa yang solat subuh secara berjemaah, pahala baginya seperti dia berqiyam bulan seluruh malam. Seluruh malam dia qiyam bulan. Subhanallah. Tu baru takat ni. Tak kira sekejap lagi nak solat duha lah, sekejap lagi nak baca Quran lah, sekejap lagi nak bawa. Semua ni semua tertunai, semua tuan-tuan boleh buat dengan satu nikmat Allah bagi kat tuan-tuan pagi tadi. Nama dia nikmat bangun daripada tidur. Sebab tu bangun saja daripada tidur, tak ada perkataan yang patut kita sebut melainkan Alhamdulillah. Ya? Berapa ramai bangun tadi Alhamdulillah? Ada bangun Allah, ada bangun Allah. Allah lambat. Terjaga lambat. So Allah terkejut tu. Tu alhamdulillah. Bunyi juga. Jadi subhanallah, dan saya sangat syukur pada Allah SWT. Allah mengizinkan kita untuk bangun pada pagi ini dan kita duduk dalam majlis ilmu pula pada pagi ini. Tuan-tuan, tajuk kita pagi ini dakwah. Peranan setiap daripada orang Islam ni ialah untuk berdakwah. Sungguh setiap dari kita ni kena buat. Namanya amar makruf nahi mungkar. Nabi SAW sebut ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi SAW, agama itu adalah nasihat. Liman? Kepada siapa wahai Rasulullah? Lillah, kepada Allah. Wali kitabih, kepada kitab-kitab Allah. Wali rasulih, kepada rasul-rasul utusan Allah. Wali immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin Islam di kalangan kamu. Wa ammatihim, dan kepada masyarakat seluruhnya. Tuan-tuan kena buat satu benda, nama an-nasihah. Apa maksud an-nasihah? Mengharapkan kebaikan kepada saudaranya sebagaimana kebaikan itu dia harap ada pada diri dia. Maksud an-nasihah, kata ulama, dia harapkan kebaikan kepada saudara dia macam mana kebaikan tu dia harap ada pada diri dia. Saya nak bagi satu contoh. Tuan-tuan, tadi saya tengok waktu tu imam kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali tu imam baca tadi? Berapa? Pasal apa orang sini tak tahu? Daripada semalam saya duduk tanya tak bunyi-bunyi. 3 ceramah dah start. Tanya ya. Betul kan ni? Semua beku. Pagi-pagi ni hujan turun pula agaknya. Tuan-tuan saling semak. Dia kalau tuan-tuan ini penceramah ni, tuan-tuan akan respon dengan orang macam mana orang respon tuan. Dia seronok bila dia bercakap, orang nampak orang respon, dia seronok. Kalau tuan-tuan sahut, dia buat lawak, tuan-tuan gelak macam tu. Dia tanya, tuan-tuan jawab. Ceramah tu yang sejam jadi 2 jam. Dia seronok. Kalau tuan-tuan tanya tak mau jawab, angguk tak mau angguk. Yang sejam dia setengah jam, dia boring. Aduh. Ni pun ramai ni ke, alhamdulillah dah pagi-pagi hujan ni ramai ni. Saya biasa ceramah 4 orang ya. Sejam 2 jam ceramah 4 orang ni, sungguh tak tipuan. Nak cameraman ada 2 orang, yang jaga yang jaga dia pergi floor manager, berehat seketika tu ada seorang. Lebih kurang 3-4 orang tunggulah kat depan dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi tu imam kita tadi kata buat 10 kali. Betul tak 10 kali? Betul lah.
Nabi SAW suruh buat 10 marat, 10 kali. Waktu subuh dengan waktu maghrib. Baca apa? La ilallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu. Ada 3 riwayat. La ilallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat kedua, la ilallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Riwayat ketiga, la ilallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3 riwayat. Anda buatlah mana-mana satu pun 10 kali. Nah, salih Muhammad. Dapat apa ni? Allah bagi 10 pahala kebaikan. Lagi Allah padam 10 dosa kejahatan. Lagi Allah angkat 10 darjat. Lagi Allah jauhkan dia daripada gangguan dan musibah pada apa yang dia tak ingin pada hari tersebut. Lagi Allah jauhkan dia daripada gangguan syaitan pada tersebut. Lagi dia akan jadi orang yang paling banyak zikirnya, kecuali dengan orang yang sama zikir dengannya. Banyak orang tuan-tuan, salih Ahmad berapa kali? 10 kali. Semua buat tadi kan? Semua buat tadi kan? Ya, semua buat, alhamdulillah. Tapi saya tengok tadi ada orang langgak pantang dia. Dia ada pantang larang dia. Apa dia pantang larang dia? Kata Nabi SAW, yang pertama, salih Muhammad, jangan bercakap apa-apa dengan manusia yang lain. Yang tu tuan-tuan buat, saya tengok. Yang kedua, wathanir rijlai, kaki masih kekal seperti mana duduknya tahiyat akhir. Kaki tu masih duduk. Syarat nak dapat itu, kaki masih duduk kekal macam tahiyat akhir. Jangan duduk berganjak, kekal macam tu. Ada beberapa orang tadi yang dah bersila, yang bangun pergi duduk soft belakang, yang macam-macam dia buat. Pasal apa? Mungkin dia tak tahu. Mungkin dia tak tahu. Lepas ni dia tahu lah. Tapi tuan-tuan yang tahu, apa yang tuan-tuan buat nak beritahu kat dia? Berapa kali dah tuan-tuan solat, tuan-tuan ada ilmu ni, tuan-tuan tahu ni kata kaki kena duduk macam tahiyat akhir, tuan-tuan dah belajar dah. Tapi tuan-tuan solat, orang sebelah tuan-tuan dia rungkai kaki dia, dia bersila, dia pindah tempat duduk. Apa yang kita buat? Siapa yang di kalangan kita yang pergi nasihat kepada dia, jangan lagi, kaki kekal macam tahiyat akhir dulu? Berapa orang yang buat? Kita tak buat. Kenapa kita tak buat? Lantak kamu lah. Pasal apa yang kamu tak tahu? Awak yang kamu tak pergi mengaji, hari tu ustaz ceramah, kamu tak pergi, dah padan muka kamu. Tidak ni? Kita tak rasa bertanggungjawab pun nak beritahu. Sedangkan Nabi SAW kata apa? Nabi kata ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Kalau kamu tahu satu benda yang kamu amal untuk kamu dapat kebaikan, kamu kena beritahu ke orang. Saya semua. Ni Nabi SAW satu hari solat dengan para sahabat, jatuh. Nabi SAW solat dengan para sahabat. Kemudian subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, ada seorang sahabat solat, nama dia Muawiyah bin Muawiyah bin Abdurrahman. Dia solat dengan Nabi SAW. Waktu solat tu, dia dengar ada orang bersin. Bersin. Bila orang bersin, kita kena buat apa? Kita kena doakan dia. Nabi SAW, hak seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain, bila dia bersin, doakan dia. Yarhamkallah, yarhamkillah, yarhamkumullah. Doakan dia bila dia bersin. Itu kita kena buat. Jangan pandang kecil benda-benda macam ni. Ini tanggungjawab kita seorang mukmin. Dia bersin, kita doakan dia. Tapi dengan syarat dia puji Allah dulu. Dia kata alhamdulillah. Baru kita yarhamkallah, yarhamkillah, yarhamkumullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Faham ni? Ada seorang ulama tu, dia jalan kaki tepi sungai. Kemudian dia dengar orang bersin sebelah sana sungai tu, di sebalik sana sungai tu dengar bersin. Tapi dia tak tahu siapa. Agak-agak orang bersin. Dia boleh sewa sampan, kayu sampan tu sebelah sana. Kemudian dia pergi cari orang tu. Kamu ke yang bersin tadi ni? Ya, saya. Kamu kata alhamdulillah? Ya, ya rahmatullah. Dia pergi sekadar nak pergi doakan orang tu je. Lepas tu dia ambil balik sampai, dia pergi balik, dia teruskan perjalanan dia. Sebab mengambil berat benda yang kita pandang kecil. Sebab Nabi SAW sebut,
buat doa. Syarat dia apa? Dia kata alhamdulillah. Dia hacum, excuse me, boleh. Itu tak payah doa. Dia pun tak puji Allah. Nikmat pun boleh bersih dengan main-main. Allah buang penyakit. Lalu subhanallah, dia dengar Nabi SAW kata bila orang bersin, doakan dia. Tengah-tengah semayang tu ada orang bersin dia pun ya rahmatullah, doakan orang tu. Geng-geng lain yang duduk solat sama dengan ini, geng-geng mengaji, dia tu tak, dia geng-geng kuliah punya orang ni. Dalam hati, apalah yang tu pun tak tahu, tengah solat ni mana boleh duduk baca doa macam tu. Orang geng-geng lain kan, habis solat semua pekat perhati dekat, semua pekat tengok dia. Tengok dia pun duk heran, apa siapa orang duk tengok dia ni, apa tengok-tengok ni, apa tengok-tengok ni. Dia kecoh lah waktu tu, jadi macam kelang kabut semua pasal dia rasa macam orang tak puas hati dengan dia. Padahal dia ingat kata benda tu betul, dia boleh buat tu sebab Nabi SAW suruh kalau orang bersin doakan dia. Cuma dia tak tahu kata tak boleh buat dalam sembahyang. Boleh faham tak? Tengok macam tuan-tuan confuse dia. Faham ke tak faham? Dia faham. Kemudian subhanallah, habis-habis sembahyang, semua orang tu, sampai Nabi SAW tepuk paha dia pun. Nabi suruh diam. Selesai solat, Nabi panggil dia, Maisat, Nabi kata, dalam solat tak boleh buat macam tu. Dia kata, tidak ada orang yang menasihatiku, menegurku dengan penuh kelembutan, penuh kasih sayang, melainkan Nabi SAW. Nabi tegur dia dengan penuh kelembutan. Sebab apa? Sebab Nabi menganggap dia tidak tahu. Orang lain menganggap dia kata apa? Takkan yang tu pun tahu. Faham tak? Seorang Arab Badui, ini masyhur kisah ni tuan-tuan tahu. Dia duduk ramai-ramai dengan Nabi SAW dalam satu majlis, tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Orang Arab ni orang macam orang asli sikit lah, orang tak biasa lah dengan majlis-majlis Nabi SAW. Dia boleh masuk dalam masjid, dia kencing dekat dalam masjid, dekat tiang masjid tu. Tuan-tuan boleh bayang ni, kalau kita duduk macam ni, tiba-tiba ada seorang masuk, dia relax je, dia masuk, dia pergi kat aircon tu, dia kencing tepi tiang aircon tu. Tuan-tuan agak macam mana keadaan dia 5 minit selepas dia kencing tu. Pakai selamat lah kawan tu. Ada yang bangun gerebuk bagi, ada yang kawan ambil video rakam, siap viral masuk dalam Facebook. Inilah pengkhianatan, inilah macam-macam lah, orang penghinaan pada agama lah apa semua. Tuan-tuan, sama kes dia. Dia masuk dalam tu, dia kencing kat dalam masjid. Para sahabat semua tengok satu macam. Semua tengok dia satu macam. Dia ni pasal apa boleh kencing dalam masjid pula ni? Lepas tu semua tunggu arahan Nabi SAW. Nabi kata apa? Biar bagi dia habis kencing dulu, bagi dia habis kencing. Ayolah tuan-tuan, mana boleh tahan kencing? Tuan-tuan tengah kencing, tiba suruh berhenti je lah. Mana boleh tuan-tuan? Hei, keluar sini. Mau berselerak lagi kencing tu kat jalan. Mana boleh tahan, mana boleh break. Tapi biar dia kencing, biar sampai dia habis tu. Sampai habis kencing. Biar dia kencing. Agaknya sambil dia duduk kencing tu, semua para sahabat pun duduk macam semua. Dia pun agak duduk kencing, pun duduk tengok kiri kanan apa. Semua orang duduk tengok dia satu macam. Habis kencing, para sahabat pun duduk tunggu standby apa lagi arahan Nabi nak bagi ni. Agaknya kalau Nabi kata apa? Oh, selamat dah kau tu. Pergi. Tapi tak, Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil bekas air, pergi curahkan. Hei, subhanallah. Kalau kita lah jadi para sahabat tu, agaknya lah, dia yang kencing, aku pula kena bersihkan. Dia tak kena sebiji daripada aku, dia pun besar rahmat dah. Ni pula aku pula nak kena bersih dah. Allah. Dia pun ambil lah bekas air, pergi curah. Lepas tu baru Nabi SAW panggil dia, Maisat, ini rumah Allah, masjid ni tempat orang baca Quran, tempat orang solat, tempat orang zikir. Tak boleh buang air kat sini ya. Gitu. Oh, okey. Dia pun angkat tangan, ya Allah engkau rahmatilah aku, ya Allah engkau rahmatilah semua, ya Allah engkau rahmatilah aku, ya Allah engkau rahmatilah Muhammad, ya Allah engkau jangan rahmati yang lain. Oh, dia marah sungguh. Nabi kata engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Kenapa Nabi SAW boleh menegur dia dengan kasih sayang? Kenapa Nabi SAW tak marah dia? Sebab Nabi menganggap dia tidak tahu. Faham tak? Nabi menganggap dia tidak tahu. Sedangkan kalau kita menyaksikan macam ni punya keadaan, kita akan kata, takkan yang tu pun kamu tak tahu.
Kita tengok ada orang masih buat maksiat dah. Takkan yang ni pun tak tahu? Tak mengaji ke? Tak kerti ke? Tuan-tuan, bukan semua benda yang kita tahu orang lain pun tahu. Betul ni? Ingat dulu kita pun tak tahu juga. Baru aja belajar-belajar, baru aja tahu sikit-sikit, itu pun sudah mula kata semua orang tak tahu. Ingat dia, semua orang tahu macam mana yang dia tahu. Tuan, itulah yang menghalang dakwah kita sebenarnya. Dan Nabi SAW sebut, Allah sebut dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kamu semua ni, khairu ummah, sebaik-baik umat. Sallallahu alaihi Muhammad. Ukhrijat lin-nas, yang Allah keluarkan daripada kalangan manusia seluruhnya, daripada zaman Nabi Adam sampai umat terakhir. Kamu ni semua ni sebaik-baik umat. Itu title dia, itu dia punya jawatan dia yang tuan-tuan pegang. Cuma bila ada jawatan, dia ada job scope dia. Nak entitle kita untuk pegang dengan jawatan tersebut, ada job scope dia. Apa job scope dia? Ta'muruna bil ma'ruf, kamu kena ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, kamu kena halang orang daripada buat maksiat, kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Dalam ayat yang lain surah Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ini lagi satu. Hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu yang mengajak orang kepada al-khair. Ulama mufassirin sebut dia sebagai Islam. Tugas yang kamu kena buat apa ni? Ya'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka ini sajalah yang akan mendapat kebaikan. Kebaikan apa? Yakni syurga Allah SWT, kata ulama mufassir. Dalam ayat ini cerita hendaklah ada sekelompok orang. Sekelompok orang. Maksudnya, kalau macam tu ada orang buat, kami tak payah buat lah kot. Hendaklah ada sekelompok manusia yang mengajak orang untuk buat baik, halang orang buat maksiat. Dalil wajibnya, kata ulama mufassirin, amal ma'ruf nahi munkar dalam ayat tu ialah wa ulaika humul muflihun. Mereka tu sajalah yang akan mendapat kejayaan, yang dapat syurga Allah. Maksudnya kalau tak buat yang tu, maka kamu tak layak untuk dapat ni syurga Allah SWT. Kat situ dalil wajib. Yang keduanya, daripada situ masuk kita kata apa? Nak buat amar makruf nahi mungkar bukan kerja seorang-seorang. Tak boleh nak buat kerja tu seorang-seorang. Hendaklah ada sekelompok daripada kalangan kamu. Kejayaan amar makruf nahi mungkar ada pada jamaah, dalam grup. Ini grup, ini tanggungjawab. Tuan-tuan keluar dari rumah nak pergi kuliah maghrib, lalu saja depan rumah kita tu, lalu sebelah rumah kita tu, jiran sebelah rumah kita, dia pakai seluar pendek, orang Islam pakai seluar pendek, isteri dia pakai baju kelawar. Tahu baju kelawar? Kelawar pun sampai tak ada baju dah dia pakai baju. Orang perempuan suka-suka pakai baju kelawar. Pasal apa? Dia kata sejuk usai aircon, angin masuk ke bawah, kiri kanan, depan belakang. Kadang-kadang dia berniaga pagi-pagi jual pun pakai baju kelawar. Kakak bagi kuih tu, kak, yang mana yang ni kan? Kita pun, Allah, terowong apa ni? Macam terowong, subhanallah, terowong karak. Nah, tengok belah sini, nampak belah sini. Tuan-tuan semua Allah SWT, tak tutup aurat, suami tak tutup aurat, isteri tak tutup aurat. Allahumma salli alaihi wasallam. Kita buat apa? Kita ni yang pergi masjid tu, yang pergi kuliah tu, yang ulang alik ke masjid ni, yang jadi AJK masjid ni, kita buat apa? Nasihat lah? Tak sebut pun. Boleh bayang tak nanti di yaumul qiyamah,
Kita jumpa dia. Kita jumpa kawan-kawan kita ni ke akhirat ni. Hari tuntut menuntut. Dia boleh kata ke Allah, ya Allah, ni kawan ni jiran sebelah rumah saya ya Allah. Dulu tiap-tiap hari pergi masjid. Masjid tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia AJK kat masjid tu. Dia orang masjid. Dia jemaah masjid tu. Tiap kali kuliah saya nampak dia naik motor, dia pergi masjid. Tak pernah miss ya Allah. Setiap hari dia jumpa kami ya Allah. Kalaulah sekali sahaja mungkin ya Allah, dia nasihat kami, pakailah tudung, tutuplah aurat, jomlah pergi masjid. Entah-entah kami jadi lebih baik daripada dia ya Allah. Tapi sekali pun dia tak pernah nasihat kami ya Allah. Hari ini kami suami isteri kena masuk neraka ya Allah. Ya Allah, dialah punya punca ya Allah. Ditunjuk muka kita. Dia tak pernah tegur kami ya Allah. Dia fikirkan diri dia sendiri je nak masuk syurga ya Allah. Dia tak fikir kami ni nak masuk syurga sama macam dia. Tuan-tuan, apa jawapan kita nak bagi depan Allah tu? Apa yang kita nak kena bagi depan Allah tu? Paling tidak tuan-tuan jawablah depan Allah, saya dah nasihat ya Allah. Saya dah beritahu lah. Dia yang tak mau ikut. Hari tu saya nak pergi, waktu saya nak pergi masjid, saya kata kat dia, abang, hari ni ada kuliah kat masjid, jomlah kita pergi. Dia boleh jawab kat saya, ya Allah, kamu pergilah dulu. Esok saya kata lagi, abang, malam ni ada kuliah kat masjid, jom kita pergi. Tak apa, kamu pergilah dulu. Hari ketiga saya nak keluar je masjid, saya tengok dia tak ada dah kat depan kereta dah. Selalu dia ada kat situ. Rupanya dia sembunyi belakang kereta. Nampak je keluar tu sembunyi dah. Lepas dah. Baru keluar kita sambung. Subhanallah. Paling tidak kita ada jawapan daripada Allah. Cuma sekarang ni kita tak ada jawapan sebab kita tak buat. Kita tak buat langsung. Kita tak fikir pun macam mana nak buat. Tahu tak kenapa? Sebab kita jual ikan. Tahu jual ikan? Selfish. Selfish lah. Kita fikir nak syurga tu kami punya seorang aja. Syurga tu geng-geng kita punya saja. Tu yang tak tutup aurat lagi. Tu semua tu ahli neraka tu. Ni yang tak solat lagi ni. Ini semua kaki neraka ni, semua ni ahli neraka ni. Syurga tu kami punya saja. Kalaulah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dulu yang duduk menghadap Nabi ambil ilmu, semua fikir macam kita ni, Islam tak sampai kat pintu dulu ni. Dapat dakwah Nabi SAW untuk dia seorang. Dapat dakwah Nabi SAW untuk dia seorang. Dapat ilmu daripada Nabi untuk dia seorang. Tak kembang kat siapa-siapa pun. Tuan-tuan, para sahabat, kuburnya jumpa di China. Makamnya duduk dekat negara duduk kat sini, duduk kat sana. Berkembang seluruh dunia. Tahu sebab apa? Sebab nak bawa Islam pergi dekat orang. Kita tak buat pun peranan tu tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Ada tak tuan-tuan tambah-tambah duduk dekat Bintulu ni? Berapa ramai tuan-tuan yang berkongsi pejabat dengan orang bukan Islam? Dan jiran sebelah dia, meja sebelah dia, orang bukan Islam. Dia sampai tak Islam kat orang sebelah? Bagi tahu tak Islam? Kita tahu Islam kita betul. Kita tahu nak masuk syurga macam mana. Dan tapi kita tak pernah sebut pun. Sebab apa? Sebab kita rasa Islam tu eksklusif untuk kita aja. Dan boleh jadi tak? Pergi depan Allah macam tu. Dia kata, ya Allah, kami tak kenal pun Islam. Kami tak tahu, kami ingat agama kami betul. Sungguh-sungguh kami ingat agama kami betul. Kami beriman sungguh. Dia ni orang Islam. Dia duduk sebelah meja saya. Waktu kadang-kadang dia tak cukup duit saya, bagi dia pinjam. Waktu dia anak dia tak sempat ambil sekolah, saya pergi tolong ambil anak sekolah. Saya suruh isteri saya pergi ambil anak saya sekolah, anak dia kat sekolah. Saya tolong dia waktu dia susah. Saya baik dengan dia. Saya sangat baik dengan dia. Kami selalu keluar makan sama-sama. Tapi tak pernah sekali pun dia cakap agama Islam tu betul, ya Allah. Hari ni kami kena masuk neraka. Dia punya punca, tunjuk kita. Faham kan? Paling tidak tanggungjawab kita ialah untuk sekadar menyampaikan saja. Dakwah tu kena ada. Betul. Saudara-saudara, hidayah tu semua balik pada Allah. Allah nak bagi hidayah, Allah bagilah. Itu milik Allah. Tapi paling tidak, kalau Allah tanya apa kita buat, kita ada jawapan di sisi Allah. Jadi dalam nak buat amal ma'ruf nahi munkar ni tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maksudnya kenapa? Nombor satu, kena ada ilmu.
Yang kedua, kena ada jemaah, kena ada kawan-kawan, tak mampu kita untuk buat seorang-seorang. Yang ketiga ni tuan-tuan, kena hikmah. Hikmah ni maksud menyampaikan. Hikmah ni bukan maksud lembut. 5 minit kita berhenti insya-Allah. Hikmah ni bukan maksud lembut. Hikmah ni maksud sesuai dengan orang yang nak kita sampai. Faham ni? Lepas tu Nabi SAW pernah tegur seorang sahabat yang pakai baju warna celupan za'faran yang gelap, yang terang, warna orange kemerahan. Nabi SAW tak bagi. Ada seorang pakai, Nabi panggil sahabat dia, "Mazat, nanti tolong beritahu kat orang tu jangan pakai baju macam tu, saya tak suka." Tapi dalam satu kes yang sama, seorang sahabat Nabi pakai, Nabi panggil dia, "Mas sekejap, jangan pakai baju warna ni. Ni pakaian orang kafir," dia kata. "Tak apa Rasulullah, nanti saya basuh." "Jangan basuh, bakar," Nabi kata. Tuan-tuan, kenapa kes yang sama tapi dua pendekatan yang berbeza? Itulah hikmah. Orang yang tadi yang Nabi SAW suruh sampaikan melalui orang lain, orang tu baru je duduk jinak-jinak dengan Nabi SAW dalam majlis Nabi. Kalau Nabi SAW tegur dia direct, mungkin dia tak datang dalam majlis Nabi SAW. Tapi seorang lagi yang sahabat yang Nabi tegur direct tu, sebab orang tu dah biasa dengan Nabi SAW, maka Nabi SAW tegur dengan direct. Itu maksud hikmah. Ustaz tu tak bolehlah kasar sangat, saya tak boleh duduk kuliah dia. Ini tak hikmah punya orang. Panggil ustaz lembut. Ustaz tu lembut sangat, mengantuk, aku tak boleh dengar kuliah dia. Ini lembut ni. Janganlah haram tu. Tu lembut sungguh. Dia tak lena lah dia. Tuan-tuan sekalian saya Muhammad, bukan maksud lembut kasar. Ada orang kalau nak bercakap dengan dia, kena bercakap lembut-lembut. Jenis hati telenovela TV3 petang-petang 7.30 punya. Tengok sikit drama sikit menangis, tengok drama sikit menangis, orang tegur sikit menangis, hati tisu. Dia panggil, orang ni kena cakap pelan-pelan. Ada orang jenis cakap pelan-pelan, dia tak faham, double meaning semua tak faham. Hang ni bodoh tu, aku terajang mampus ibu hantau. Baru dia faham. Jadi orang macam tu, faham tak? Ada orang dia tak boleh cakap direct dengan dia, kena pergi beritahu dekat orang lain, tolong Ustaz pergi nasihat kat dia, baru dia boleh dengar. Macam-macam passion orang. Maka nak dakwah yang berkesan, dia mesti tafahum. Dia mesti faham dengan orang yang nak dia dakwah. Dia mesti faham dengan orang yang nak dia sampaikan. Lepas tu kalau tuan-tuan rasa macam jiran sebelah, tuan-tuan tak boleh nak tegur dia. Tak tahu lah Ustaz, dia tu tak boleh tegur. Tak boleh tegur. Kalau tak boleh tegur, tuan-tuan cuba sesuatu yang lain untuk mesej tu sampai kat dia. Bila tak tahu, suruh anak tuan-tuan pergi masuk dalam internet, pergi carilah tentang tutup aurat ke apa semua-semua, pergi buatlah satu macam buletin, tulis tu buletin masjid. Padahal dia buat sendiri kat rumah dia ya. Lipat elok-elok, malam-malam pergi masuk lampu spot dah. Buat sendiri. Ni. Esok dia masuk, dia keluar pada rumah dia, dia buka, dapat buletin masjid. Oh, masjid dah keluar buletin dah sekarang ni. Dia pun tanya jalan sebelah dah, yang dapat dah ni? Kawan dia kata, aku tak dapat pun. Aku seorang saja dapat. Pasal apa dia kata? Pokoknya kita buat. Dia tak, paling tidak itulah cara untuk kita menasihati dia. Buatlah apa jalan sekalipun. Faham tak ni? Dan yang berikutnya tuan-tuan, yang terakhir, dakwah tu biar berkesan kepada orang yang nak kita dakwah. Hari itu ada seorang, dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang, dia hantar satu video dekat dalam grup saya. Dia kata, kesian budak ni, semayang pun laju-laju. Dia dalam video tu ada seorang budak perempuan semayang macam laju-laju lah, rokok suju laju-laju tu. Dia hantar kat dalam grup tu, dia kata kesian kat budak ni, semayang pun tak sah. Saya tanya dekat kawan yang hantar tu, makcik tu, makcik pasal apa hantar video ni dalam grup saya? Lepas tu dia kata, Ustaz kesian kat budak ni Ustaz ya, solat pun tak sah, tak ada tomak ninah, laju sangat, rokok laju sangat, tak ada tomak ninah, kan tak sah solat tu Ustaz, kesian kat dia. Saya kata, makcik, kalau makcik kesian kat dia, makcik pergilah tegur dia. Makcik post kat dalam grup ni, tak ada siapa pun dalam grup ni yang kenal dia. Makcik sedang mengumpat dia. Dia kata, apa pula itu Ustaz? Yalah, kita bercakap tentang kesilapan dan kesalahan orang tu kepada orang yang tidak memberi manfaat kepada dia, maka itulah mengumpat. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan, ada orang tu dia solat,
Dia takbir tak betul, Allahu Akbar, panjang contoh. Salah tu. Kita pula pergi sembang dengan seorang yang lain, hang dengar tak dia punya takbir macam mana? Allahu Akbar. Tu salah tu. Tu bukan takbir betul tu. Itulah orang duk mengaji, dia tak pergi. Orang buat kelas baca Quran, dia tak pergi. Ni sampai bila nak sembahyang rosak macam tu? Tak sah sembahyang tu. Itulah aku pun tengok sama. Jom kita pergi makan, minum teh tarik. Dia buat video orang. Ni cakap daripada orang tu sikit pun tak bagi manfaat kepada orang yang salah dalam solat itu. Faham tuan-tuan? Itulah mengumpat. Nak jadi tak mengumpat macam mana? Pergi jumpa dengan tu imam. Imam, tadi saya nampak ada seorang tu, saya tak kenal sangat nama dia apa. Dia takbir tak betul tu imam. Tu imam boleh tak tolong pergi nasihat kat dia? Tu tak mengumpat. Bagi tahu satu isu kepada orang yang boleh pergi selesaikan masalah tu. Faham tuan-tuan? Saya sepakat. Kalau nampak benda tak kena, pergi beritahu kat dia direct. Jangan pergi beritahu kat orang lain, melainkan tuan-tuan pergi beritahu kat orang lain untuk sampaikan kepada orang tu tentang kesalahan dia. Lepas tu kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehingga dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Kata ulama, yang pertama kasih itu ialah apa saja kebaikan yang dia nak ada pada diri dia, dia nak kebaikan itu ada pada saudara dia. Yang kedua, apa saja kemaksiatan yang dia tak mau ada pada diri dia, dia tak mau kemaksiatan itu ada pada saudara dia. Yang ketiga, andai ada kesalahan dan kelemahan, kecacatan dalam urusan ibadat saudara dia, dia cuba untuk perbetulkan. Dia cuba nak pergi perbetul salah orang tu dalam ibadat dia. Dan yang keempat, apa saja perkara yang dia harap orang lakukan kepada dia, dia lakukan kepada orang lain. Dia nak orang tolong dia waktu dia susah, dia pergi tolong orang waktu orang susah. Dia nak orang jumpa dia dengan senyum, tuan-tuan, dia dulu pergi senyum kat orang bila orang jumpa dengan dia. Dia tak mau orang bercakap tentang buruk dia, dia tak bercakap tentang buruk orang. Dia tak mau orang dengar tentang keaiban dia tak tadah telinga mendengar keaiban-keaiban orang lain. Itulah kasih yang sebenarnya. Mudah-mudahan jadi manfaat tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ni semua Allah bagi pada kekuatan kepada kita untuk kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Mudah-mudahan insya-Allah dalam hidup kita ada orang yang kenal Islam melalui kita, dapat jadi asbab hidayah kepada orang-orang yang belum kenal Islam melalui kita. Mudah-mudahan kita ni hidup kita ni jadi manfaat kepada orang lain insya-Allah. Cukup sekadar tu, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, terlebih terkurang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadika salihin wahdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.